Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami dari kumpulan 14 akan membentangkan berkenaan Fazlur Rahman dan pemikirannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Nama saya Narfali Sekenar Betty Fardi dan saya akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Pengenalan kami meliputi objektif, persoalan kajian serta skop kajian. Bagi objektif kami terbahagi kedua iaitu untuk menjelaskan konsep pemikiran Fazlur Rahman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah serta untuk menganalisis pendekatan yang digunakan oleh Fazlur Rahman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Persoalan kajian kami menepati objektif iaitu apakah pandangan Fazlur Rahman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah serta apakah pendekatan yang digunakan Fazlur Rahman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Skop kajian kami selain daripada pengenalan kesimpulan meliputi biografi, sejarah kehidupan serta pemikiran beliau terhadap konsep Al-Quran dan As-Sunnah dan pendekatan yang digunakan untuk memahami keduanya. Perbincangan berkenaan penyesuaian Al-Quran dan As-Sunnah di dalam dunia kontemporari masa kini merupakan antara fokus utama kajian Fazlur Rahman yang penting kerana ia membantu dalam perkembangan ilmu umat Islam agar dapat diselarikan dengan masalah-masalah yang mula wujud di dunia moden. Saya Akilah binti Abdul Rashid, nombor matrik 054576. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang latar belakang Fazlur Rahman. Ini merupakan biografi ringkas beliau, iaitu Fazlur Rahman ini dilahirkan pada tanggal 21 September tahun 1919 Masihi di sebuah daerah yang bernama Hazra Barat Laut di Pakistan. Ayah beliau bernama Maulana Shahab ad-Din, seorang ulama dari Deoband. Rahman dibesarkan dalam sebuah keluarga yang berasaskan mazhab Hanafi. Di antara buku-buku yang telah beliau tulis ialah Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition, diterbitkan pada tahun 1982. Seterusnya Health and Medicine in Islamic Tradition, diterbitkan pada tahun 1987 dan banyak lagi. Seterusnya berkaitan dengan suasana persekitaran ketika itu. Yang pertama, pemikiran Fazlur Rahman diawali dari pergolakan hebat yang terjadi antara Muslim India dan Pakistan dalam potensi intelektual dan politiknya yang terjadi selama kurang lebih 1 abad. Yang kedua, iaitu sejak permulaan abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, iaitu berawal dari pemikiran moden Syed Ahmad Khan, bermula pada tahun 1817 hingga tahun 1898, hingga ke Abu al-A'la al-Maududi, bermula pada tahun 1903 hingga 1983. Seterusnya, latar belakang pemikiran Fazlur Rahman terhadap Al-Quran. Yang pertama, sifat Al-Quran yang bersifat sejarah menyebabkan munculnya gagasan dan teori hermeneutika, iaitu metod penafsiran ataupun kaedah penafsiran. Yang kedua, Rahman memahami Al-Quran ini sebagai wahyu dan usaha kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlangsung selama lebih dari 22 tahun. Rahman dalam bukunya yang berjudul Islam memahami Al-Quran sebagai sebuah kitab yang mengandungi prinsip-prinsip keagamaan dan moral dan bukan sebagai suatu dokumen hukum di negara Madinah. Baiklah, slide yang terakhir daripada saya berkaitan dengan latar belakang pemikiran Fazlur Rahman terhadap hadis dan juga sunnah. Latar belakang pemikiran Fazlur Rahman ni berkaitan dengan hadis ialah dia mengisahkan tentang cerita ataupun kisah, penuturan ataupun laporan atau sebuah penceritaan singkat tentang apa yang dikatakan, dilakukan, disetujui atau tidak disetujui oleh Nabi dan juga maklumat yang sama mengenai para sahabat. Manakala latar belakang pemikiran Fazlur Rahman terhadap As-Sunnah pula ialah berkaitan dengan tingkah laku yang merupakan teladan. Al-Quran juga berbicara mengenai amal perbuatan Nabi yang patut dijadikan teladan, walaupun kadang-kadang mengecam tindakan-tindakan Nabi dalam hal-hal tertentu. Tetapi Al-Quran menjelaskan perilaku Nabi Muhammad SAW dengan memiliki watak yang mulia dan patut dipatuhi dan patut dijadikan sebagai teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Syahira binti Samsuri, nombor matrik 054872. Baiklah, untuk slide atau topik seterusnya adalah konsep Al-Quran menurut Fazlur Rahman. Al-Quran menurut Fazlur Rahman ni adalah beliau menjelaskan bahawa Al-Quran ini berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk perkataan dan bukan dalam bentuk kata-kata yang bersuara.
Pandangan tersebut didasarkan oleh beliau berdasarkan surah Asy-Syura ayat ke-51 dan 52 bahawa Allah tidak berbicara kepada seseorang manusia iaitu melalui kata-kata bersuara, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan Al-Quran melalui roh dengan perintahnya. Seterusnya, menurut Fazlur Rahman juga, dalam Al-Quran ni mempunyai dua unsur yang akan bersatu, iaitu Al-Quran keseluruhannya merupakan kata-kata Allah, iaitu the word of God, dan juga merupakan perkataan Nabi Muhammad, iaitu the word of Muhammad. Yang mana kita dapat faham di sini adalah Allah ni mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah kepada hamba-Nya. Seterusnya, beliau juga mengatakan Al-Quran diturunkan ke dalam hati melalui suara dan ayat-ayat Al-Quran yang merupakan perkataan daripada Nabi Muhammad SAW. Perkara ini dibuktikan dengan potongan ayat daripada surah An-Najm ayat ke-3 dan 4 yang berbunyi, dan tidaklah apa yang diucapkan Muhammad, iaitu Al-Quran, adalah menurut keinginannya sendiri, melainkan ucapan tersebut adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Seterusnya, penjelasan daripada Fazlur Rahman ni telah menunjukkan akan konsep fungsional Tuhan yang sentiasa memberikan petunjuk kepada manusia sehingga sebarang kemajuan atau penemuan yang diperoleh manusia adalah bersumberkan ilham ilahi. Kemudian, Fazlur Rahman ni berpendapat betapa perlunya untuk membezakan keunikan sifat wahyu Al-Quran daripada bentuk pengetahuan atau ilmu kreatif yang lain, kerana ia merupakan satu-satunya cara untuk menjelaskan proses pewahyuan dengan cara yang diterima oleh para cendekiawan masa kini, dan ia bukan sahaja membantu tetapi turut menunjukkan bahawa Al-Quran itu secara murni berasal daripada ilahi, bukan sahaja dalam inspirasinya tetapi juga dalam cara lisan yang sebenarnya. Baiklah, seterusnya, hasil dari pandangan Fazlur Rahman terhadap konsep wahyu Al-Quran jelas tergambar dalam metodologi tafsirannya melalui teori double movement, iaitu penyelidikan sosio-sejarah dan kontekstual, yang mana dapat dikatakan teori ini melibatkan perkaitan teks Al-Quran dengan konteks kekinian, khususnya dalam merumuskan kembali hukum-hukum Al-Quran. Oleh itu, Fazlur Rahman ini ia mengatakan bahawa Al-Quran adalah untuk menegakkan tatanan sosial yang adil dan saksama yang boleh bertahan di muka bumi, baik secara tersurat maupun tersirat. Al-Quran ini sentiasa memberikan alasan atau sebab di sebalik penyelesaian yang mana daripadanya peristiwa umum dapat disimpulkan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Alia binti Muhammad Baharudin, nombor matrik 054626. Saya akan membentangkan tajuk konsep sunnah dan hadis menurut Fazlur Rahman. Konsep sunnah dan hadis menurut Fazlur Rahman. Secara etimologi, menurut Fazlur Rahman, sunnah bermaksud kebiasaan tingkah laku yang dijalankan oleh orang Arab yang dilakukan oleh nenek moyang sebelum wujudnya agama Islam, dan hadis pula bertindak sebagai laporan ataupun cerita yang dirakamkan bagi memberi informasi kepada umat Islam mengenai Rasul. Pada konsep sunnah pula, berdasarkan pandangan Fazlur Rahman, sunnah lebih tepat dengan umbrella konsep, iaitu konsep pengayuman yang membawa maksud konsep perlindungan. Konsep ini merupakan tindakan Fazlur Rahman meluruskan kekeliruan yang dimunculkan oleh orientalis barat. Pandangan mengenai hadis dan sunnah disuarakan oleh Fazlur Rahman adalah hasil daripada penentangan terhadap kontroversi perkembangan pemikiran orientalis terhadap konsep sunnah dan hadis. Terdapat beberapa kritikan dan kontroversi orientalis barat yang berlaku terhadap hadis dan sunnah. Yang pertama adalah daripada Goldziher. Menurut Ikhnas, mustahil untuk mempercayai bahawa hadis diperolehi daripada Nabi ataupun para sahabat. Bagi beliau, sunnah merupakan tingkah laku tradisi nenek moyang zaman pra-Islam merupakan satu teladan. Tetapi apabila hadirnya Islam, tingkah laku tradisi tersebut berubah menjadi sunnah Nabi. Secara kesimpulannya, Ikhnas mentakrifkan bahawa sunnah sebagai amalan hidup. Perbezaan antara sunnah dan hadis dikatakan hadis merupakan laporan semata-mata dan sunnah adalah prinsip praktikal bagi generasi Islam. Selain itu, menurut David, berpendapat bahawa Nabi sama sekali tidak meninggalkan hadis maupun sunnah, melainkan hanya Al-Quran sahaja. Menurutnya sunnah Nabi adalah ciptaan orang Islam terdahulu yang diubah suai mengikut Al-Quran. Seterusnya daripada Joseph,
Joseph yang menyatakan bahawa konsep sunnah Nabi hanyalah diciptakan oleh umat Islam mengikut adat tradisi lama. Ketika pertama kali beredar hadis adalah menjerang abad ke-20. Tidak dirujuk kepada Nabi tetapi tabi'i, kemudiannya ke peringkat seterusnya dirujuk kepada para sahabat dan Nabi. Untuk menentang pemikiran orientalis barat, Fazlur Rahman membawa beberapa idea bagi menyokong kebenaran sunnah, iaitu dengan sistem periwayatan. Menurutnya, hadis sudah muncul sejak zaman Rasulullah. Buktinya dapat dilihat melalui kisah surat Hasan al-Basri kepada Abdul Malik bin Marwan dan beberapa petikan riwayat seperti riwayat ini pun merupakan sunnah kita ataupun menggunakan istilah sunnah yang diakui adalah Imam Malik menyatakan dan hal ini adalah sunnah bagi kita. Ini membuktikan bahawa kewujudan sunnah dan hadis adalah wujud di zaman Nabi. Selain itu, terdapat pembuktian selain daripada riwayat, iaitu daripada data sejarah berkaitan dengan penyair Al-Kumaid, iaitu seorang penyair pro-Hashimi yang hidup di antara abad pertama Hijrah dan awal abad kedua Hijrah. Dalam syairnya, terdapat perkataan sunnah yang mana sunnah dimaksudkan dengan sunnah Nabi. Terdapat juga kisah yang dapat menyokong pendapat Fazlur Rahman, iaitu daripada kisah Sayyidina Umar bin Khattab yang mengirimkan beberapa orang guru ke beberapa daerah untuk mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Oleh yang demikian, Al-Quran dan Sunnah berkait rapat antara satu sama lain pada zaman Nabi. Nama saya Kazimatul Umar Binti Hasbullah 0547-2021. Saya akan menerangkan tentang pendekatan Fazlur Rahman terhadap sunnah. Fazlur Rahman menyatakan bahawa melalui pemerhatiannya terhadap biografi Rasulullah SAW, baginda bukanlah seorang peguam yang menentukan seluruh kehidupan manusia. Baginda berjuang dalam bidang politik melawan orang Mekah secara khusus semasa hidupnya. Masyarakat menjadikan masalah menuju jalan kefikiran dan meminta pendapat Nabi dalam perkara-perkara yang sukar. Maka hadis-hadis hukum haruslah diteliti sebagai satu masalah yang dia harus dilihat kembali dan bukan sebagai hukum yang sudah jadi. Hadis-hadis ini perlulah diterjemahkan menurut pandangan sejarah yang betul dan keadaan yang berkaitan, sehingga kesimpulan dapat dibuat daripada hadis tersebut. Kerana sebuah hadis tidak harus difahami secara literal tanpa memperhatikan sudut situasinya. Pendekatan sejarah sosiologis adalah yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dalam pemahamannya. Ini adalah penting kerana setiap hadis hukum disertai dengan tujuan hukum yang dapat menerangkan sebab penyataan sesuatu hukum sehingga dapat memahami tujuan hukum dan situasi yang terjadi pada Nabi dan umat Islam. Pendekatan yang kedua adalah melalui hadis prediktif, iaitu ramalan. Sebagai contohnya, dalam hadis yang masuk, orang-orang Quraisy, orang yang meyakini konsep kemerdekaan kehendak manusia adalah sebagai orang-orang majusi dalam umat ini. Hadis ini tidak bersifat ramalan secara langsung, namun menurut Haman, hadis ini mempunyai ramalan kerana menunjukkan kesedaran teknikal dalam pemikiran falsafah, dan ia adalah perkara mustahil yang dari Arab pada abad ke-7. Jadi perkara yang tersirat dalam hadis ini adalah Allah Maha Kuat. Penjelasannya adalah apabila wujud sesuatu yang sangat kuat, maka tadi yang lebih kuat saja itu. Tetapi untuk mempunyai kebebasan berkehendak dalam tindakan dan tindakan, manusia harus memiliki kuasa. Jadi pengakuan terhadap kebebasan berkehendak manusia dalam bermaksud pengiktirafan terhadap dua kuasa yang tertinggi, iaitu Tuhan dan manusia. Tetapi kekuatan manusia bukanlah yang tertinggi, tetapi datangnya dari Allah Ta'ala. Dan kebebasan berkehendak manusia hanyalah bersifat khayalan. Maka dengan itu Rahman menyatakan tidak mudah untuk menyimpulkan hadis ini datangnya daripada Nabi SAW. Menurut beliau lagi, hadis prediktif ini adalah bersifat objektif dan rasional kerana ia tidak meragukan kualiti ramalan Nabi. Seterusnya adalah kesimpulan. Fazlur Rahman merupakan seorang modernis yang mempunyai idea-idea reformasi baru serta meliputi pelbagai bidang di dalam keilmuan Islam. Oleh yang demikian, beliau telah dilihat sebagai seorang tokoh yang berdiri di antara modernisme dan neo-modernisme. Kehidupan Fazlur Rahman sebagai seorang modernis memangnya tidak boleh lari daripada pencegahan dengan pendekatan tradisional. Dalam isu Al-Quran, beliau menolak pemahaman Al-Quran secara literal dengan memperkenalkan satu pendekatan holistik dan bersesuaian dengan keadaan dunia moden. Dalam isu sunnah dan hadis pula, beliau lebih cenderung untuk menerima pendapat orientalis barat seperti Goldsieher serta Scotch, di mana mereka menyatakan sunnah dan hadis itu bukan sepenuhnya datang daripada Rasulullah SAW.